Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada hari ini untuk kita meneruskan perbahasan tajuk kita berkenaan dengan al-inabah. Itulah sentiasa dan juga selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sebelum ni kita dah bahaskan tentang inabah yang berlaku secara umum ataupun inabah yang melibatkan rububiyah. Iaitulah inabah yang ada rasa nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang ada pada seluruh makhluk. Termasuklah orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang kafir. Dia tidak ada perbezaan. Termasuklah orang yang baik dan orang yang jahat. Yang kita dah sebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 33, wa idza massan nasa durrun da'au rabbahum munibina ilaih. Itu dalil menunjukkan apa? Adanya inabah rububiyah. Itulah rasa nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluk. So Allah Taala kata wa idza massan nasa, an-nasa yakni manusia keseluruhannya, umum. Baik. Durrun da'au rabbahum munibina ilaih. Apabila tertimpanya manusia itu kemudaratan, kemudaratan itu menimpa manusia, maka mereka akan menyeru Tuhan mereka. Mereka akan menyeru Tuhan mereka, Rabb mereka, munibina ilaih. Mereka kembali kepadanya. So di sini rububiyah, maksudnya inabah li rububiyati. Kan? Iaitulah apa? Dari sudut rububiyah, maka ini meliputi seluruh makhluk. Kalau kita lihat demikianlah juga di dalam ayat yang berikutnya Allah Taala sebutkan selepas mereka dah tak ada kemudaratan tu dah hilang. So Allah kata thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Bila Allah Taala bagi rahmat sikit, dah senang sikit, maka mereka kembali mensyirikkan Allah dalam ibadah mereka. Liyakfuru bima atainahum. Allah katakan apa? Kerana mereka mengkufuri, tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah Taala bagi. Baik. Kemudian inabah yang jenis yang kedua iaitulah inabah auliyaihi. Iaitulah inabah wali-walinya. Ini yang kita nak bincangkan. Inabah iaitu yang Allah Subhanahu wa taala campakkan perasaan untuk inabah ini, untuk melazimi inabah kepada wali-walinya. Siapa wali-wali Allah? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iaitu dalam surah Yunus. Disebutkan tentang wali-wali Allah siapa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah ni tidak ada ketakutan bagi mereka. Mereka tidak bersedih hati atas apa yang terluput bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa. Beriman dan mereka bertakwa. Mereka beriman dengan apa yang Allah Taala khabarkan melalui lisan Rasulnya, dan mereka beriman dengan perintah-perintah Allah dengan melaksanakan, itulah tuntutan iman, dengan perbuatan mereka, wa kanu yattaqun, iaitulah mereka menjauhi larangan, menjauhi segala larangan Allah. Wa kanu yattaqun, itulah mereka menjadikan antara mereka dengan Allah adanya wiqayah. Antaja'ala, sebagaimana ta'rif taqwa, antaja'ala bainaka wa bainallahi wiqayah, menjadikan antara diri kau dengan azab Allah adanya wiqayah, adanya penghalang, dan juga penghalang. Baik. Baik, inabah yang kedua ini dia merangkumi apa? 4 perkara. Mahabbah, al-khudu', al-iqbal alaih, wal-i'rad amma siwah. Dia ada 4. Dia mesti kena ada 4 perkara. Inabah wali-wali Allah, inabah orang beriman, kembalinya orang beriman ni kepada Allah SWT, sentiasa kembali kepada Allah, mesti kena ada 4 perkara. Yang pertama, mahabbatuhu, kecintaannya kepada Allah. Wal khudu',
ketundukan, kepatuhan. Wal iqbal alaihi, iaitulah dia apa dia kita kata menghadapkan wajahnya kepada Allah, menghadapkan wajahnya kepada perintah Allah. Wal i'rad amma siwa, yang keempat dia berpaling daripada selain Allah, dia berpaling daripada selain apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dinamakan al-munib, orang yang sentiasa kembali kepada Allah, kecuali orang yang menghimpunkan empat perkara tadi: kecintaan, mahabbah, al-khudu', ketundukan. Kalau dia sombong, tak boleh. Sombong. Macam orang ini sombong. Allah Ta'ala perintahkan kita apa? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula ulil amri minkum. Allah Ta'ala suruh taatilah Allah, taati Rasul dan wali amri di kalangan kamu. Tapi dia sombong. Dia kata tak mau. Buat apa nak taat waliul amr dia tu? Dia pun ni orang politik. Dia guna alasan. Oh ni dia pun ni semua tak betul. Kenapa nak taat? Ni sombong. Sebab dia tak taat perintah Allah. Dia tak taat perintah Rasul. Itu sebab tu orang yang kembali kepada Allah, dia kena kita kata dia mesti kena khudu', al-khudu'. Dia mesti patuh. Bila Allah suruh kita patuh kepada pemerintah, dia tunduk. Walaupun dia tak suka. Itu baru khudu'. Tetapi benda ni tak ada pada orang yang jiwa dia suka memberontak. Seperti iblis. Iblis dia Allah Ta'ala jadi dia, tabiat dia memang memberontak. Ablasa yublisu, daripada perkataan iblis, maksudnya daripada perkataan ablasa yublisu, maksudnya yang apa kita kata, yang dia apa, berputus asa. Iblis, kata asal iblis tu daripada perkataan berputus asa. So selalunya orang yang suka memberontak ni dia berputus asa. Dia berputus asa. Dia ada syibih dengan iblis punya perangai. Dia suka memberontak. Oh macam mana ni kita memberontak? Kita kena lawan pemerintah. Kita kena gini. Dia tak tunduk. Lalu menyebabkan dia melakukan perkara-perkara yang di luar batasan syariat. Memberontak, memfitnah, mencaci pemerintah, kemudian dan seangkatan dengannya lah, sehinggalah sampai tahap boleh keluar dengan senjata. Itu yang kita tak nak lah. Itu yang asatizah kita bising 3 hari ni. Isu pasal apa? Isu pasal geng-geng teori konspirasi ni, kita kata dia akan bawa kepada apa? Pemberontakan secara bersenjata. Kalau kita tak kekang dia punya bibit tu. So kita kena faham. Orang yang mengaji akidah, orang yang mengaji firaq, orang yang mengaji tentang sejarah, dia akan tahu. Inilah sebenarnya tabiat sunnatullah. Kalau pemberontakan itu tak ditutup daripada pintunya, daripada lubang yang kecil, dia akan melarat. Sebab tu ana dah bincang tentang isu, tentang cerita tentang fitnah Juhaiman. Siapa yang dah follow, kalau follow dekat page ana tu, dia akan tengok, dia boleh tengok balik apa faedah yang kita boleh dapat. Macam mana Juhaiman ni, macam mana dia boleh apa? Dia boleh macam mana bibit-bibit sebelum dia menyerang dan juga menawan Masjidil Haram pada tahun 1979 Masihi. Antaranya adalah apa? Sikap memberontak tu tidak dikekang. So kita ini sebenarnya kenapa asatizah kita bersuara tak mau benda ni lah. Tak mau bila benda yang kecil tu, bila kita buka dia, kita biarkan, dia akan membawa kepada pemberontakan yang lebih dahsyat. Sebab itu kenapa Nabi SAW perintahkan apa? Nabi perintahkan supaya ditutup pintu tu. Dengan Nabi larang kita untuk mencaci dan juga mencaci dan mengkritik pemerintah di hadapan khalayak ramai dengan tujuan untuk menimbulkan perasaan atau membangkitkan api pemberontakan. So itu kita bincang. Anda pun dah banyak sebenarnya kalau kita bincang tentang Khawarij, semua tu kita dah bincang sebenarnya. Kita dah bincang dulu, kita kat Yayasan Taklim kita pernah buat pasal Khawarij. Check balik macam mana apa yang berlaku. So kalau kita tak faham benda ni, kita hanya tengok pada konspirasi saja, tak jadi.
Dia kena balik pada nas, dia kena balik pada Al-Quran dan Sunnah. So yang tu yang kita kena pegang. So Yahudi dia nak supaya kita tenggelam dengan konspirasi tu, tenggelam dengan kesibukan kita dengan konspirasi. Lalu kita mengabaikan nas, mengabaikan Quran dan Sunnah. Sedangkan kita diperintahkan untuk ikut Quran dan Sunnah. So Quran dengan Sunnah sekarang ni suruh kita taat kepada pemerintah walaupun dia zalim, walaupun kita tak suka. Walaupun kita tak suka. Selagi perkara tu makruf, tak bukan mungkar, taat. Itu kaedah dia. Sebab kalau semua orang nak ikut kepala masing-masing, habislah. Tak ada, kita kata tak ada keamanan. Wal'iyadzubillah. Sebab itu kita bila Allah Ta'ala dah bagi rahmat apa dia? Kita aman. Syukur. Kena syukur. Kalau tak, bila Allah tarik nanti, na'udzubillah, kita tak mau. Sebab itu, rukun munib, al-munibina ilaih, al-inabah, orang yang kembali kepada Allah, sentiasa kembali kepada Allah, dia khuduk, dia mesti tunduk. Dia tak mau, dia tak sikit pun tak ada nak memberontak. Contoh orang yang dia tak mau beriman dengan hadis-hadis Nabi dalam isu fitnah. Punca dia kerana dia tak mau, dia tak cukup. Dia bila Nabi bagi tahu macam tu, dia tak mau. Dia nak memberontak, dia nak kata tak, bukan macam tu. Sama macam ahlul kalam, ahlul falsafah ni kaki pemberontak lah. Kan bila Allah Ta'ala sebut tentang sifat dia macam tu, dia tak mau. Dia tak mau tunduk, dia tak ada khuduk. Tak, bukan. Allah tak kata macam tu. Allah kata ni takwil dia macam ni. Sama. Dia sama je nak cakap. Apa yang ahlul kalam buat, ahlul falsafah buat pada ayat-ayat sifat, macam tu juga orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi buat. Jadi kita kena faham. Nabi yang diutuskan, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dia satu tu je. Dia tak ada Muhammad kedua, Muhammad ketiga, Muhammad keempat, tak ada. Allah Ta'ala utuskan Rasul yang satu. Bila dia sebut kita tentang ayat-ayat sifat, tentang sifat-sifat Tuhan, apa kita kena buat? Beriman. Kita tak perlu cari tafsiran-tafsiran yang batil. Nabi yang sama jugalah perintahkan kita, bila sebut tentang fitnah akhir zaman, suruh kita beriman. Bukan suruh kita cari takwilan yang batil. So nampak, bila kita start cari takwilan yang batil, kita akan sesat. Kita akan sesat. Takwilan yang batil maksudnya takwilan yang bercanggah dengan kefahaman sahabat Nabi, bercanggah dengan kefahaman salaful ummah. Itu yang jadi apa? Mungkin Ustaz Adil lah sentuh, Ustaz kita pun ada sentuh yang isu nak buat perkampungan. Nampak tak macam mana? Di start dengan nak buat apa satu perkampungan yang dia orang nak isolatekan diri dia orang dan dia orang punya grup. So sebenarnya dia tu ada satu bentuk cult yang sangat bahaya. Sangat bahaya sebab dia anggap bahawasanya masyarakat ni dah korup. Masyarakat ni dah terlampau korup, dah tak boleh nak dibetulkan lagi. Kemudian mereka menganggap bahawasanya mereka kena berpisah daripada masyarakat. So bila mereka berpisah tu, start dia orang berpisah, apa i'tiqad dia orang? Kalau konspirasi ni macam-macam lah. Dajjal, pengikut Dajjal, dia orang ikut Dajjal, kita saja ikut apa dia kebenaran. Dibawa kepada takfir pemerintah. Pemerintah semua ni dah kena kontrol dengan New World Order. Dah kena kontrol semua. Memanglah New World Order tu ada, tapi kita tak diperintahkan untuk sibuk dengan benda tu. Dah sebut kan, konspirasi tu memang setiap malam dia orang buat. Tapi kita diperintahkan untuk apa? Taat kepada perintah Allah dan Rasul. Ikut Al-Quran dan Sunnah. Itu maksud ikut Quran dan Sunnah. Al-munibina ilai, al-inabah, orang yang sentiasa kembali kepada al-khudu'u lahu. Dia mesti khudu', dia mesti tunduk. Bila Nabi SAW kata isma'u wa ati'u, dengarlah, taatlah. Nabi kata innakum satarawna al-atharah, innakum satarawna atharatan. Kamu akan melihat atharah. Yakni atharah ni apa maksud dia? Atharah ni maksudnya pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Nabi dah bagi tahu. Sahabat tanya, adakah kami boleh perang dengan mereka? Adakah kami kena angkat senjata? Afala nuqatilhum? Nabi kata la, ma aqamus salah. Madama aqamus salah, la. Selagi mana mereka mendirikan solat, kamu tak boleh perang. Nabi bagi tahu. Kemudian Nabi bagi tahu lagi, sama juga hadis. Nabi bagi tahu apa? Innakum satarawna atharatan. Kamu akan melihat
pemimpin-pemimpin ni yang mementingkan diri sendiri. Kemudian sahabat tanya sama juga. Apa kami kena buat? Nabi kata apa? Isbiru, sabar. Apa maksud sabar? Isbiru ala ta'atillah. Sabar mentaati Allah. Buat perintah Allah. Jangan sibuk macam mana nak kononnya nak jatuhkan pemerintah ke, nak buat konspirasi pula ke. Dia yang sibuk konspirasi sebenarnya. Dia duk cari orang politik ni, dia sibuk. Sebenarnya dia sendiri dah masuk dalam konspirasi. Makrul lail wan nahar, Allah kata. Sedangkan konspirasi ni adalah perangai. Orang yang sibuk dengan konspirasi ni adalah orang yang tak beriman. Sebab apa? Sebab dia tak kita kata apa? Dia tak ada iman tu. Dia tak sibukkan dengan amalan soleh. Dia duk sibuk dengan benda yang tak pasti. Yang ni kita dah bincang sebelumnya panjang. Tapi nak bagi tahu, yang Nabi perintahkan apa? Isbiru, sabar. Apa maksud sabar? As-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan. Sabar. Teruskan kerja kita. Apa tanggungjawab kita? Bukannya kita pakat-pakat lari semua masuk dalam gua, masuk dalam hutan tu, tak betul. Sahabat Nabi tak amalkan macam tu. Kan? Isbiru hatta talqauni ala al-hawdi. Bersabarlah kalian sehingga kalian bertemu dengan aku di telaga nanti. Subhanallah. Sabar. Sampai kita mati. Sampai kita nak jumpa Nabi dekat telaga. Itu. Kena pasak kan? Bukannya sampai kita takut, sampai tak ada sabar. Last sekali ini syaitan nak ini. Bila tak sabar, jiwa memberontak tu dia akan memberontak. Mana Mahdi? Bila dah Dajjal keluar, mana Mahdi? Ya'juj dengan Ma'juj dah keluar, mana Mahdi? Dia akan datang, syaitan akan datang. So dia akan cari Mahdi. Mahdi siapa? Tu. Ketua dia. Syekh dia. Last sekali tak kita takut dia angkat diri dia jadi Mahdi. Na'udzubillahi min dzalik. Dah syaitan. Dia mula sikit. Mula-mula dia kata Ya'juj Ma'juj keluar. Kemudian Dajjal dah keluar. Lepas tu orang nak cari the savior, orang nak cari Mahdi. Dia cari-cari tak jumpa. Last sekali dia angkat siapa? Kawan dia. Ataupun dia angkat diri dia. Na'udzubillah. Itu yang berlaku dalam fitnah. Setiap fitnah yang berlaku, pemberontakan yang berlaku. Contoh yang paling besar adalah pemberontakan pada zaman yang keluarnya Juhaiman, fitnah Juhaiman yang mengepung Masjidil Haram sehingga mengorbankan ratusan darah umat Islam. Bukan main-main. Nampak mula-mula tu nampak macam biasa-biasa. Dia pun mula-mula macam tu jugalah, bincang tentang Mahdi apa semua. Lama syaitan datang. Ketika itu bila mereka sibuk dengan benda yang Allah tak perintahkan untuk disibukkan diri dengan benda tersebut, akhir sekali mereka disesatkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kan? Bukan kita nak kata tak boleh buat kajian, tapi buat kajian benda yang kita kata apa? Benda yang ada manfaat. Manfaat di sini maksudnya benda yang pasti, dah ada kita kata. Bukan benda yang tak pasti, benda yang belum berlaku. Sebab itu kalau kita tengok balik, kebanyakan mereka ini kita kata tidak ada khudu', tak tunduk. Dia tak tunduk. Itu jadi jiwa dia memberontak. Mula-mula tu dia taklah angkat senjata lagi, mula-mula dia hasut. Saya sekarang hasut. Jangan ikut apa yang pemerintah cakap, jangan. Tak boleh dengar. Gini. Lama-lama jiwa memberontak. Kepala yang suruh, dia pun tak boleh pegang dia punya orang bawahan dia. Sebab hati manusia ni antara jari jemari Allah Ar-Rahman. Bukan jari dia. Bukan dia yang pegang, pengikut dia. Sebab tu dia tak boleh kontrol sampai tahap pengikut ni akan over. So hulu ni, ekstrim ni bukan main-main. Benda yang kita kata dia bukan kita kena tengok Syiah saja ekstrim. Mu'tazilah saja ekstrim. Ini saja ekstrim. Tak, dia boleh juga kena orang yang mengaku sunnah ni. Sebab dia tak ada ilmu. Dia hanya ikut-ikutan. Itu bahaya. Kan sampai tahap nas yang jelas sebut tentang Mahdi, dia takwil juga. Sebab hawa nafsu, tak tunduk, tak khudu'. Kan? Kemudian mestilah al-iqbal alaihi, mestilah menghadapkan wajahnya kepada perintah Allah, menyibukkan diri dengan benda yang bermanfaat.
ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas atau wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka. Sibukkan diri, bersungguh-sungguh dalam perkara yang boleh memberikan manfaat kepada kamu. Nabi suruh. Orang yang meniaga, dia sibuk dengan meniaga dia, perniagaan dia, sibuk. Niagaan. Dengan niat dia adalah untuk apa? Untuk mentaati Allah. Sibukkan dengan perniagaan. Orang yang bekerja, sibukkan dengan pekerjaan. Orang yang menuntut ilmu, pekerjaan yang paling mulia, menuntut ilmu, sibukkan dengan menuntut ilmu. Orang yang masak, sibuk dengan masak dia. Tak? Orang yang diberikan amanah, jaga amanah. Kita tak diperintahkan untuk memaksa orang lain ikut kita. Sebab tu kalau kita tengok orang yang pegang dengan teori konspirasi ni, dia ada sikit nak paksa orang. Sedangkan nabi-nabi diutuskan pun la ikraha fid din, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita nak dakwah orang Islam, kita nak bawa Islam, kita tak boleh paksa orang. Tetapi kita tengok sebahagian kalau kita tengok sebahagian orang yang berpegang dengan teori konspirasi, dia seakan nak paksa. Macam mana bentuk paksaan dia tu? Bila orang tak terima, dia mula inilah pengikut Dajjal, inilah dah jadi goyim, dah jadi lembu cucuk hidung. Nampak? Dia ada paksaan. Pandang sinis. Sedangkan kita, dakwah agama kita ni pun Allah kata la ikraha fid din. Tak ada paksaan. Kita tak payah paksa orang. Wa ma anta alaihim bijabbar. Wa ma anta alaihim bijabbar. Allah kata kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau Muhammad bukan pemaksa. Agama Nabi Muhammad ini bukan didiri dengan paksaan. Wa ma anta alaihim bijabbar. Fadzakkir bil Quran man yakhafu 'aid. Bagikan peringatan dengan Quran. Sebab itu kita tengok dia orang cuba nak paksa. Bahkan kalau kita tengok di media sosial tu dahsyat. Dia orang serang orang yang tak sependapat dia orang tu, dia orang datang, dia orang punya bala tentera, cyber troopers. Dia sama macam dulu yang politik kan. Politik sama. Dia sama dia. Dia bila dia tak tahu isu, dia tak ada isu, dia nak cari isu apa yang nak menyebutkan diri dia. Isu macam inilah teori konspirasi ni. Serang orang tu, tuduh orang ni, serang. Akhir sekali dia buat apa? Dia tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada dapat manfaat apa, bahkan dapat dosa. Na'udzubillah. Baik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Na'udzubillahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Mestilah al-iqbal alaih. Mesti dia menghadap kepada Allah. Mahabbah, mesti cinta. Cinta kan perintah Allah. Suka. Allah Subhanahu Wa Taala suka, cintakan hamba-hambanya yang mutahabbina fillah. Orang-orang yang cinta kerana Allah. Tapi kalau dia sampai tahap semua orang dia pandang negatif, macam mana dia nak cinta? Semua benda dia nampak negatif. Macam kau bilang tadi, semua benda. Dia tak ada, dia ada benci. Dia ada benci, kebencian. Itu bahaya. So orang yang disukai oleh Allah antaranya lagi orang inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Walaupun ayat tu tentang jihad. Tapi ayat yang lain banyak lagi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang Allah Taala cintakan orang yang apa? Sering bertaubat, kembali kepada Allah, banyak bertaubat. Orang yang menyucikan diri. Sama ada menyucikan fizikal dan ataupun kita kata spiritual dia, dalam ataupun yang luar. Tapi bila dia sibuk dengan nak cari salah orang, siapa yang konspirasi, siapa ni gini, dia duduk sibuk main catur, bila dia nak menyucikan diri dia? Akhir sekali dia menganggap diri dia sebagai suci. Perasan tak? Itu sebenarnya yang berlaku. Dia takkan muhasabah diri. Bila kita cakap dia orang macam ni selalu dia macam ada satu penyakit sikit, dia akan anggap semua orang tak betul. Dia akan anggap, oh tak, aku lagi tahu. Selalu macam tu. Padahal dia maklumat dia tu pun Google je pun. Maklumat di internet juga. Internet tu bukan konspirasi. Google bukan konspirasi. Facebook bukan konspirasi. Bukan Yahudi punya. Dia tak perasan. Kan? Dia tak perasan. Apa yang maklumat berlega pada grup dia orang tu pun, kita kata semuanya maklumat yang kita kata apa? Tak accurate pun. Tak tepat. Hanyalah rumus. Tak boleh dibuktikan.
Tapi sebab ada kepala dia yang sebar, ada orang ni sebar, jadi dia percaya, dia mudah percaya. Sedangkan kita tak diperintahkan macam tu. Sebab tu bila kita tak kembali kepada Allah dari sudut apa, kita tak menyibukkan diri kita dengan ketaatan. So yang akan menjadi kesibukan kita adalah kebatilan. Sebab tu kata ulama, man a'rada 'anil haqq ataupun man a'rada 'anil haqq ubtuliya bil batil. Ubtuliya bil batili. Man a'rada 'anil haqq ubtuliya bil batili. Barang siapa yang berpaling daripada kebenaran, hidup dia tu dia tak mau baca Quran, dia tak mau menuntut ilmu, dia tak mau dia tak mau buat benda-benda yang bermanfaat. Jadi apa yang akan berlaku? Dia akan diuji dengan kebatilan. Dia akan sibuk dengan benda-benda yang batil. Al-Quran bukan semua kita faham. Kenapa dia tak sibukkan diri dia untuk tadabbur Al-Quran, untuk baca Al-Quran, untuk faham Al-Quran? Tiba-tiba dia sanggup untuk apa? Menghabiskan waktunya dengan apa? Dengan apa benda-benda yang kita kata konspirasi tu, yang tak apa-apa, yang tak ada fakta. Sedangkan Quran ni jelas. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Kalau kita berpegang dengan Quran, Allah Taala takkan sesatkan kita. Allah akan bagi petunjuk sentiasa. Tapi kita lebih beriman dengan apa? Maklumat-maklumat tadi. Sampai tahap paranoid tadi dan takut dan sebagainya. Baik, dia mesti al-iqbal alaih wal i'rad amma siwah, dan berpaling daripada segala yang diperintahkan oleh Allah. Berpaling daripada segala yang tak diperintahkan oleh Allah. Berpaling daripada selain Allah. So Allah Taala larang kita apa? Cuba tengok dalam Quran Allah kata apa? Allah kata apa? Baik. Dalam Quran Allah sebut ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wala tajassasu. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu maksudnya jauhi, ibta'idu. Ijtanibu maksudnya jauhi. Allah kata ijtanibu, yakni ibta'idu, jauhi. Katsiran minadh-dhann, kebanyakan sangkaan-sangkaan yang kita kata jauhilah sangkaan-sangkaan yang banyak. Teori konspirasi dalam kategori ni, kerana dia adalah sangkaan, dhann. Dia tak dibina di atas al-yaqin, tak dibina di atas keyakinan. Bukti dia kalau kita tanya dia, teori, ni teori. Zan lah. Dia tak boleh kata ni aku confirm, dia tak boleh. Even nama pun teori. Semua orang tahu. Teori ni benda yang bukan fakta. Kan? Teori. So zan, teori ni masuk dalam kategori zan, bahkan boleh kita kata bukan sakat zan, waham. Bahkan boleh jadi waham. Kekeliruan yang kita kata apa yang dihiaskan dengan kebenaran, ataupun boleh jadi syubhat. Bukan zan saja dah. Zan dia apa kita kata bertingkat-tingkat zan tu. Semua sangkaan. Kan, sampai ada yang apa, kita pun pelik kan, dia percaya, dia kata Dajjal ni yang paling melucukan lah. Dia kata Dajjal ni macam dia boleh masuk dalam badan orang. Dajjal ni dia bertukar host. Dia kena ada host dia. So dia akan bertenggek macam, so kita kata dia macam kartun lah. Dia macam kita kata dia, bila dia guna hadis Dajjal boleh meleburkan diri dia kan. Bukan meleburkan diri, maksudnya waktu tu Nabi Isa bunuh. Dia tengok Nabi Isa dia melebur. Itu berlaku waktu tu.
Bukan maksudnya Dajjal ni dia boleh masuk badan orang. Macam Majin Buu, tahu Majin Buu? Kita keluar kartun ni. Macam Majin Buu dalam kartun Dragon Ball tu. Dia boleh tukar, dia boleh fleksibel, dia boleh masuk badan orang. Bukan macam tu. Ataupun macam Terminator dia boleh itu semua filem, itu semua khayalan, fantasi. Tu banyak sangat tengok filem ni bahaya. Akhir sekali dia hadis-hadis Nabi pun dia nak tafsir ikut filem punya. Ini pun apa punya pemikiran orang macam ni. Macam mana boleh ajar agama orang macam ni? Orang macam ni sepatutnya dia kena belajar. Dia bukan mengajar, dia kena belajar. Sebab dia menyesatkan orang. Kita dengar kan, ada disebar kan. Dia boleh kata Dajjal ni macam tu lah, macam Terminator tadi. Dia boleh masuk dalam badan orang. Sebab tu dia kata last tadi, ni presiden ni, ni Dajjal lah sebenarnya. Dajjal masuk. Subhanallah. Mana warak kamu bila cakap tentang benda gaib? Tak ada khuduk langsung. Tak ada rasa rendah diri langsung. Bila cakap, bawa cakap tentang agama. Boleh dimain-mainkan agama ni macam kartun. Na'udzubillah. Kan? Jadi tengok zon, sangkaan. Kemudian bila dia cakap macam tu, akhir sekali apa? Akhir sekali orang akan sangka Dajjal tu ada tu, Dajjal ni dia. Last sekali orang tuduh dia Dajjal, dia marah, baru tahu dia Dajjal. Kita pun boleh cakap dia orang yang cakap tu Dajjal. Apa dia? Sebab Dajjal masuk dalam badan dia. Kita pun boleh cakap, kita pun boleh teori. Sebab itu anda cakapkan teori konspirasi ni zon, sangkaan. Ijtanibu kathiran minadh-dhanni, Allah kata, jauhilah kebanyakan daripada apa? Kathiran minadh-dhanni. Dhann, sangkaan yang sangat banyak. Sebab itu Allah kata kathiran minadh-dhann. Sangkaan ni banyak. Sebab itu Allah kata apa? Dalam ayat ni kalau kita tengok, ijtanibu kathiran minadh-dhann fa inadh-dhann ghairu muhiq. In tadhunnu bihim su'an fa inadh-dhann ghairu muhiq. Wala taqrabu kathiran minadh-dhanni bil mu'minin. Jangan sangka buruk dengan orang beriman. Nak sangka buruk pada selain orang beriman pun kita tak diperintahkan untuk bersangka buruk, terlampau buruk sangat sampai buat semua benda kita nampak buruk. Still kita diperintahkan untuk berdakwah, mengajak mereka kepada Islam. Nabi SAW berdakwah kepada Yahudi, Nabi berdakwah kepada Ahlul Kitab. Nabi tak sangka buruk, terus sangka buruk. Tapi kalau ada dalalah, ada petunjuk yang membuktikan memang berlaku konspirasi, lain cerita. Tapi masalahnya sekarang ni sampai tahap kerajaan pun kena tuduh Dajjal, ustaz-ustaz pun kena tuduh ejen WHO, ejen Dajjal. Apa kita nak kata? Sangka buruk pada orang beriman. Dhann. Ijtanibu kathiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhann ithmun. Allah kata sebahagian besar daripada apa? Dhann, sangkaan itu adalah ithmun, dosa. Tengok, lepas ayat tu Allah kata apa? Apa yang akan bawa, apa natijah daripada kita selalu banyak sangat teori ni, konspirasi ni? Dia akan bawa kepada apa? Tajassus. Dia mula dah, dia start tajassus. So Allah kata wala tajassasu, jangan kamu mengintip-intip. Orang yang terlibat dalam teori konspirasi ni dia dah terbiasa dengan mengintip. Tajassus. Sebab itu ada asatizah kita ataupun sahabat-sahabat kita, bila dia bongkarkan tentang kesesatan apa semua ni, geng-geng ni akan serang dia. Geng-geng ni akan cari kelemahan, akan cari balik apa benda yang boleh diorang hentam. Tajassus. Benda-benda yang berkait dengan peribadi orang tu pun dia pun cari. Dia pun kononnya nak bongkar kan. Tajassus ni, mengintip-ngintip. Satu Allah kata apa? Wala tajassasu. Ai wala yatatabba'u ba'dukum awrata ba'd. Jangan kita duk cari-cari. Dia bila teorikan konspirasi ni, dia bila dia tak dia zon, dia sangkaan. Itu yang jadi saya ceramah kat tuan-tuan dan puan ni, okey, saya serahkan kat tuan-tuan dan puan. Buat kajian.
itu bukan mengajar. Itu khianat. Orang yang dia stand mengajar, dia kata, okey, dia cerita dah ni pasal Dajjal apa semua. Last sekali dia kata, saya serahkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Macam tu ke prinsip dakwah para Nabi dan Rasul? Biarkan pengikut mereka sesat atau mencari-cari? Bukan. Orang yang mengajar kebenaran, dia tak akan biarkan orang yang mendengar kebenaran ini akan tercari-cari. Dia akan bagi tahu. Dia bukan, saya serahkan. Siapa yang nak takwil ke, siapa, okey, terpulang. Itu bukan cara agama. Itu yang jadi. Bila dia bawakan hadis-hadis akhir zaman dan sebagainya, kemudian dibawa tafsiran-tafsiran yang batil, selalunya dia akan main bahasa, kemudian dia akan putar, kemudian dia akan main dibuat macam puzzle sikit, kemudian dia bagi teka-teki. Cari lah. Dia suruh cari. Lepas tu yang anak murid dia yang bodoh ni, yang tak tahu bahasa Arab semua ni, pun percaya. Betul lah. Itu pasal kita tengok ni, sini. Dia pun kaitkan. Zan. Lepas tu dia tuduh orang. Dia tuduh tajassus tadi. Lepas tu dia sebab tu Allah larang yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala tajassasu ay wala yatatabba'u awrata ba' wala yabhathu an sara'irihi. Jangan cari-cari. Tak diperintahkan. Tapi orang yang turunkan sendiri, dia akan cari-cari. Dia akan cari. Sampai sangka buruk kepada orang beriman. Tak boleh lah. Kan? Tak boleh. Haram. Allah larang. Wala tajassasu. Kan? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah larang kita ribah. Allah umpamakan macam apa? Makan daging saudara kita sendiri. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sebab itu kita kata itu adalah contoh kita kata zan yang Allah larang. Sebab itu dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innallaha inni nahaitukum an qila wa qala atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut aku melarang kamu tentang al-qil, aku melarang kamu daripada perbuatan al-qil wal qal. Gosip. Kata-kata, cakap-cakap. Tak tahu pun kebenaran. Cakap belakang. Cakap. Oh dia ni gini. Oh ni gini. Oh ni gini. Nabi larang. Kan? Nabi larang. Tapi dulu saya pernah buat, Ustaz. Ini kita nak bincang ni, inabah. Kembali kepada Allah. Bila kita dah pernah buat dulu apa semua, bertaubat kepada Allah. Istighfar. Pejam mata, tarik nafas sekejap. Letak dulu semua benda. Ketepikan dulu kepentingan apa semua kita, apalah kepentingan orang ni ke orang, letak tepi semua. Duduk. Tenangkan diri. Muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Seperti mana kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Duduk. Salat. Minta petunjuk kepada Allah. Saya tak tahu ni Ustaz. Saya betul-betul dah terpercaya dengan dakwah teori ni, teori konspirasi ni. Saya dah terikut. Macam mana saya nak buat? Bangkit malam. 1/3 malam. Pukul 3 ke, pukul 2 ke, tak mampu nak bangkit tengah malam, bangkit awal malam. Sebelum tidur pun tak apa. Kalau kau takut tak bangun sebelum tidur. Time solat witir tu. Ataupun tengah malam ataupun hujung malam, bangkit, ambil wuduk, solat. Doa dengan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dalam doa istiftah. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatir samawati wal ard. Anta taj'ala baina ibadika. Anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq biiznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Minta dekat Allah. Bukan kalut pergi cari kat Google. Bukan kalut cari dekat internet. Bangun. Kalau dah pening, dah kata tak percaya, ustaz pun tak percaya. Tak percaya, saya dah kena teruk dah, saya dah kena doktrin, dah kena brainwash. Bangkit malam. Mengadu dekat Allah. Inabah, kembali kepada Allah.
Tak ada tangan. Minta dekat Allah. Jawapan Allah akan bagi. Sama ada cepat ataupun lambat, Allah akan tunjukkan. InsyaAllah. Dengan syarat kita yakin Allah akan bantu. Okay. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Ihdini lima ikhtulifa fihi. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ila siratin mustaqim. Anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Dalam doa tu. Ya Allah, engkau Tuhan bagi Jibril, Tuhan bagi Israfil, Mikail. Fatiris samawati wal ard. Mencipta langit dan bumi. Anta tahkuma baina ibadika fima kanu yakhtalifun. Engkau yang menghukum perselisihan yang berlaku di antara hamba-hambamu atas apa yang mereka selisihkan. Anda faham? Kita dulu pun percaya juga. Tapi alhamdulillah kita tak layan. Kita sibukkan dengan menuntut ilmu, kita sibuk. Dulu kita pun percaya. Tapi bila hari demi hari kita nampak benda ni dia tak boleh diterima oleh akal yang sejahtera. Sebab satu teori tak ada satu pun yang ada bukti yang kukuh yang membenarkan. Semata-mata teori semata-mata. Kan? Anda cabar. Boleh bawa bukti. Kalau bawa bukti. Kita boleh batalkan dengan mudah. Orang yang beriman dengan teori konspirasi. Dengan mudah. Kita tak perlu banyak tenaga pun sebenarnya boleh batal. Bangkit malam, kembali kepada Allah. Ini kita macam inabah, kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada selain Allah. Bukan kita berkiblatkan kepada orang-orang kafir. Hakikatnya orang yang beriman dengan teori konspirasi, dia akan kembali kepada selain Allah. Dia akan membelakangkan Al-Quran dan Sunnah. Dia membelakangkan pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Subhanallah. Semalam, 2 hari lepas, semalam, kewafatan seorang ulama ahli sunnah Kuwait, Syekh Falah Mandakar rahimahullah, akibat COVID-19. Sebelum tu kita dengar ulama hadis Mekah, Syekh Adam Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Athiyubi rahimahullah meninggal. Sebelum tu ramai lagi syekh-syekh ulama pergi meninggalkan kita. Dan itu kita bertambah yakin bahawasanya apa? COVID-19 ini adalah ujian Allah. Ya Allah pilih hamba-hambanya. Bagi orang beriman, dia akan jadi busyra. Dia akan jadi busyra. Tapi bagi orang kafir, dia akan jadi azab. Kita sedih. Kewafatan ulama. Hari-hari kita dengar ulama meninggal. Tapi bukan bermaksud kita kena berserah. Bukan bermaksud kita kena sentiasa negatif, oh dah dunia nak kiamat dah apa semua, tak. Nabi SAW ajar kita, esok nak kiamat, kalau ada biji benih dekat atas tangan kita, tanam. Nabi suruh tanam. Tu petunjuk Nabi. Bukan Nabi suruh lari masuk dalam hutan ke ataupun lari masuk dalam gua, tak. Ataupun buat bunker bawah tanah, tak. Nabi suruh tanam. Amal. Kita tahu kiamat dekat. Memang kiamat dekat. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Kiamat datang. Tapi apa praktikal? Adakah kita kena duduk saja? Beramal. Nampak? Tapi kalau orang yang ada masalah tadi, dia akan duduk. Dia akan berputus asa. Jadi ini kalau kita tengok balik, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangan waktu malam. Doa. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Karena kita tahu ya Allah saja yang akan bagi petunjuk. Allah saja yang akan bagi petunjuk. Itu nasihat ana, kalau ada sahabat-sahabat kita yang terpengaruh, kita janganlah troll dia orang. Janganlah kita teruskan
pandang dari sudut negatif saja. Kita yalah, bila dia orang dah ada yang mungkin yang bukan tegar kan, maksudnya yang nak kembali kepada jalan Allah, kita tolong. Jangan kita biarkan dia orang berputus asa. Sebab tengok Allah Taala kata apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. La tayasu min rahmatillah. La tayasu min rauhillah. Banyak ayat. 2-3 ayat Allah Taala sebut. La tayasu min rauhillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan segala dosa. Bangun, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Tinggalkan segala teori konspirasi. Ada seorang hamba Allah ni dia komen dekat tempat ni, dia kata dulu pun dia follow. Dia kata betul, tak jadi kerja. Menyebabkan jadi stres, menyebabkan jadi tak jadi macam tak apa kita kata tak jadi tak produktif, jadi malas, jadi macam anggap macam semua ni dah nak kiamat, semua dipandang semua nampak dajjal saja, jadi paranoid yang kita sebut sebelum ni. So dia jadi benda tu tak membantu apa-apa. Tahun demi tahun sama je. Akhir sekali menyebabkan stres, menyebabkan apa? Depression, menyebabkan ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai kita kata terjebak dalam ajaran sesat, ada yang sampai kita kata yang berputus asa, yang malas bekerja. Tu kesan pada masyarakat tu bahaya. Akhir sekali menyebabkan okey tak payah, kita tak payah kerja. Okey, kita sebarkan lagi benda ni sebab dah yakin kononnya Dajjal dah keluar. Last sekali buat apa? Buat kampung. Bahaya tu. Itu yang berlaku kat Batang Kali. Okey, ada ustaz kita dah cerita. Betul, tu real, berlaku. Itu kita tak mau benda ni. Orang-orang yang dah terkesan, bagi kita yang Allah Ta'ala bagi, kita pun sebenarnya Allah Ta'ala selamatkan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan kerana apa, rahmat Allah, kurniaan Allah, kita pun akan ikut sebenarnya. Tapi kerana rahmat Allah. Sebab itu orang yang nak kembali kepada Allah, inilah antara orang yang kita kena tolong. Kalau dia sampai tahap ada macam itulah, sampai tahap kita kata, sampai tahap sangka buruk dengan semua orang, ini sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Kesan dia, kalau kita tak tutup fitnah ini, kita akan menyesal. Kita takkan dapat nampak lagi kalau kita tak tegas. Pendakwah, asatizah, guru-guru tak tegas isu macam ni. Termasuklah pemerintah kerajaan tak tegas isu macam ni. Dia akan buka kepada pintu kerosakan. Hari ini kita nampak okey, kita risau adanya daulah di bawah daulah, adanya kerajaan di bawah kerajaan. Mereka akan gerakkan. Siapa nak tahu? Kalau benda ni kita tak halang, yang akan membawa kepada pemberontakan, yang akan membawa kepada pertumpahan darah, membawa kepada penentangan kepada pemerintah. Ya, pemerintah kita tak maksum. Ada kekurangan, ada kesalahan. Tapi kita diperintahkan untuk apa? Taat kepada mereka pada perkara makruf. Taatlah. Itu khudu' tu. Dia rukun bagi inabah adalah khudu'. Tunduk. Nampak? Baik. Jadi tafsir salaf terhadap inabah ni, dia akan berlega pada 4 perkara ni. So, ulama salaf mereka akan faham inabah, kembali kepada Allah ni, kembali kepada 4 tadi. Al-mahabbah, kecintaan, kan? Cintaan pada perintah Allah, kecintaan kepada saudara sesama Islam. Bukan kebencian, cinta sesama saudara kita. Tapi teori konspirasi membawa merenggangkan hubungan. Bergaduh dekat media sosial, bergaduh dekat luar pun bergaduh. Dah tak nampaklah kebaikan sebab pegang masing-masing nak pegang pendapat masing-masing. Tak ada dah, tak kasih lah, tak sayang lah. Macam mana? Allah perintahkan kita untuk apa? Rahmati. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Nabi perintahkan. Rahmati orang yang ada atas muka bumi. Binatang-binatang. Kalau binatang pun kita kena rahmat, takkan manusia kita tak rahmat? Baik. Kemudian al-khudu' tadi, ketundukan, kepatuhan.
Kemudian yang ketiga al-iqbal alaih, yang ini kita menghadapkan seluruh jiwa dan raga kita, wajah kita kepada Allah. Sibukkan diri dengan ketaatan maksud dia. Jangan sikit pun berpaling pada benda-benda yang batil. Itu yang keempat. Wal i'radu amma siwah. Berpaling daripada segala perkara kebatilan. Termasuklah kebatilan adalah dhann, as-saw, sangka buruk. Satu lagi dari satu sudut, orang yang percaya dengan teori konspirasi ini, dia akan sangka buruk dengan Allah. Ini mujarrabah, ini memang terbukti. Sangka buruk dengan Allah. Sampai benda semua dia nampak apa? Semua dia tak nampak dah tangan Allah, dia nampak tangan Yahudi. Dia kata apa? Kita ni di-conquer, apa? Kita ni semua puppet. New World Order ni tangan belakang, tangan raib. Kita dikontrol. Mana iman? Mana iman kita dengan kullu syai'in biyadillah. Setiap sesuatu dengan di bawah tangan Allah. Dengan tangan Allah. Biyadikal khair. Dengan tangan Allah. Segala ketetapan yang Allah Ta'ala Allah Ta'ala dah tentukan. Mana iman kita dengan tangan Allah? Kalau kita sangka tangan Yahudi, tangan konspirasi ni lagi hebat, jahillah kita. Kalau kita sangka tangan orang Yahudi itu lagi hebat, maksudnya orang yang percaya konspirasi ni, dia ada isu iman. Iman dia kepada qadar fail. Sebab apa? Sebab dia duk takut konspirasi. Yang dia hari-hari dia duk takut ni Yahudi, kita kena takut Yahudi. Kita kena takut Dajjal. Nabi SAW hanya bagi tahu tentang fitnah Dajjal. Tapi Nabi SAW tak bagi tahu suruh kita takut Dajjal ni macam takut Tuhan. Tu kita kena perhati betul-betul. Sebab apa? Sebab Nabi dah ajar para sahabat siapa Tuhan. Bila dah kenal Tuhan, kita akan tahulah Dajjal ni fitnah dia, walaupun nampak hebat dan sebagainya, hanya kecil kerana dia makhluk. Sebab tu kena muhasabah. Orang yang beriman dengan teori konspirasi ni, dia kena muhasabah. Mana iman dia dengan takdir? Mana iman dia dengan masyiatullah? Mana iman dia dengan khalqullah? Mana iman dia dengan kitabatullah? Mana iman dia dengan apa? Iradatullah. Mana iman dia dengan apa? Al-qadar. Dengan ilmu Allah. Wasi'a kulla syai'in ilma. Kalau Yahudi ni dia boleh kontrol kita semua. Apa yang jadi? Maksudnya apa ya? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan biarkan kita ni semua tak ada langsung yang selamat. Sebab tu teori konspirasi ni dia terlampau apa, dia sampai tahap. Tapi dia tak nakut. Dia kata Yahudi semua, tapi dia guna internet juga. Internet tu siapa buat? Dia guna Google juga. Google tu siapa punya syarikat? Dia guna Facebook juga. Facebook tu siapa punya? Bukan Yahudi. Dia pakai iPhone juga. Pakai apa lagi? Dia pakai phone, dia pakai kita kata apa? Gadget-gadget yang dibuat oleh Yahudi juga. Komputer, laptop. Tanakut. Kontradik. Kalau betul-betul nak beriman tu, masuk dalam, tak payah sibuk dengan internet. Pergi masuk dalam gua tu. Duduk seorang-seorang. Tahu dia tak mahu. Dia tak boleh hidup juga. Tu pelik tu. Dia tak nakut. Sebab tu anak cakap, kerana ada masalah iman. Sebab tu kita kena, bila kita tajuk tentang inabah ni sangat penting. Setiap isu, kalau kita datangkan tajuk inabah ni, dia akan memberi kesan. Sebab itu lafaz inabah tadi akan kembali kepada 4 perkara tadi. Akan berlega pada 4 perkara. Baik. Dan pada lafaz inabah juga ada makna yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Imam Ibn Qayyim, dia ada 3. Dia ada lagi 3 makna. Tadi kita kata 4. Kita kata seakan-akan macam 4 rukun. Yang ni ada 3 makna nak menggambarkan macam mana sifat inabah tu. Al-isra' wal-ruju' wat-taqaddum.
dia mestilah segera. Al-Isra' segera. Dia tak boleh tangguh-tangguh. Macam taubat lah. Taubat tak boleh tangguh-tangguh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju kepada keampunan Tuhan. Tuhan kalian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau kita ada buat salah, kalau kita ada buat dosa, maka cepat-cepat taubat. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sabit juga daripada salaf, kalau mereka melakukan dosa, maka mereka akan ambil wuduk. Solat 2 rakaat. Mengharapkan apa? Dosa mereka akan tergugur disebabkan ketaatan mereka. Isra'. Segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera. Itu yang tak. Ar-ruju' mesti kembali. Dia tak boleh segera tapi dia tak kembali. Macam mana segera tak kembali? Maksudnya dia istighfar, lepas tu dia buat balik. Dia mengumpat orang. Mengumpat orang ni. Kemudian dia sedar. Astaghfirullah. Tak. Lepas astaghfirullah tu 1 minit tu dia mengumpat balik. Oh tadi aku dah cakap kat orang ni lah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Oh, kita sembah balik. Okey, sembah. Sembah orang lain, mengumpat orang lain pula. Itu tak rujuk. Dia tak kembali. Dia Isra' mesti kembali. Kembali maksudnya apa? Dia tinggalkan dosa tadi. Ar-rujuk. Yang ketiga, wat taqaddum. Dia mesti progresif. Dia mesti segera. Maksudnya progresif, maksudnya dia mesti kita kata apa? Dia mesti menjangkaui sesuatu amalan tu, dia mesti, maksudnya mutaqaddim ni lagi cepat daripada Isra' tadi segera. Maksudnya apa? Mutaqaddim ni maksudnya taqaddum ni maksudnya kalau ada terdetik dalam hati dia, ni contoh praktikal taqaddum. Ada terdetik dalam hati dia nak buat dosa, dia cepat-cepat istighfar, dia cepat-cepat inabah. Itu maksud dia. Taqaddum ni maksudnya sebelum dia dah ada niat tu pun dia kena inabah. Dia kena kembali, rujuk. Dia tak mengumpat lagi ni. Dalam hati dia, aku nak cakap lah kat dia ni. Aku nak tulis lah kat dia ni. Aku nak kutuk lah dia ni. Dia ada dalam hati dia. Dia cepat-cepat. Taqaddum. Taqaddum ni dia lebih, kita kata lebih daripada Isra' tadi. Lebih. Sebelum keluar daripada mulut kita ni perkara-perkara yang batil. Sebelum kita buat dengan anggota badan kita kemungkaran, maka kita dah apa? Segera memutuskan. Itu maksud taqaddum. Sebab itu kalau kita tengok balik, al-munibu ila Allah, al-musri'u ila mardatihi. Orang yang kembali kepada Allah ni orang yang segera mencari keredaan Allah. Segera, dia tak bertangguh. Ar-raji'u ilaihi kulla waqt. Dia ataupun kita kata ar-raji'u, dia segera al-musri' ila mardatihi, segera mencari keredaan Allah. Macam tadi contohnya macam mana ada orang kalau kita terjebak dalam kita kutuk orang ataupun kita mengumpat orang. Katakan kita mengumpat siapa? Mengumpat kawan kita. Macam mana kita nak praktikkan al-inabah ni? Jadi kita mengumpat. Dah mengumpat dah. Setengah jam kita mengumpat. Oh, kita sedar. Sebab dosa ni dia takkan bagi kita happy. Kecuali kalau murji'ah lah, murji'ah dia akan happy. Kita ahli sunnah, kita orang Islam, dia akan dosa ni dia akan berkesan. Kita akan rasa qalaq. Kita akan apa? Sebab tu Nabi kata al-ithmu mahaka fi sadrik wa karihtu an yattali'a alaihi an-nas. Dosa ni adalah apa yang hatimu merasa berat dan kau benci kalau orang lain tahu. Sebab tu dia akan segera. Kalau dia, sebab kita balik orang yang buat dosa ni, kalau dia ada iman, dia orang Islam, dia akan menyesal. So bila dia dah mengumpat orang, dia dah cakap dekat orang apa semua tadi, musri' ila mardatihi, macam mana? Macam mana dia nak segera? Astaghfirullah, istighfar. Kemudian dia boleh istighfar saja ke? Sebab dia dah melanggar hak orang lain, maka dia kena puji orang tu. Ini disebutkan oleh para ulama. Orang yang dia mengumpat tadi tu, macam mana dia nak ganti dosa umpatan dia, dia kena puji balik. Dia kena sebut kebaikan orang tu balik. Kalau dia dah umpat misalnya kawan dia tadi, kawan dia ni diumpat gini macam-macam, dia segera kepada Allah macam mana? Dia istighfar, dia tahu benda tu dosa, dia bertaubat,
kembali, segera kembali, lalu dia buat apa? Dia segera juga memuji orang tu. Oh, sebenarnya aku salah sebenarnya. Dia ni banyak buat baik sebenarnya. Puji dia balik. Kalau kita apa yang kita cakap tu adalah ribah. Ini dalam konteks kita sesama orang beriman. Kita orang beriman. Kita sama kawan-kawan kita. Orang Islam, orang beriman. Sesama kita. Ahli sunnah. Islam. Nama Islam. Termasuk. Bukan geng kita je. Oh, geng kita. Dia bukan geng kita, bukan. Orang Islam. Orang beriman. Ahli sunnah. Ahli bid'ah pun, yalah kita kata kalau dia mubtadi' saja kita tak boleh ribah dia. Tapi kalau ahlul bid'ah, kalau dia ada kepala bid'ah, tu tak lain ceritalah. Itu tak ada ribah. Boleh kita ribah dia, boleh kita sebut kemungkaran dia. Itu pun kita tak boleh lebih-lebih. Sebut apa yang dia buat mungkar dia lah. Kesesatan dia, penyelewengan dia, tapi tak boleh lebih-lebih. Tak boleh sampai kita menghina fizikal dia, apa body shaming ke apa benda, tak boleh. Itu ahli bid'ah. Bayangkan orang Islam, orang beriman. Lagi tak boleh lah. Sama je. Sebab itu, bila dah segera buat apa? Segera kita puji dia. Sebenarnya aku cakap kat orang ni tadi. Sebenarnya dia kebaikan. Gini. Aku salah. Akui. Wa abu ubika bidhambi. Kita akui. Selain daripada kita akui pada Allah, kita akui. Buat apa yang boleh kita kata, kita rasa perkara tu dapat menampung kesalahan kita tadi. Antaranya, ulama sebut, antaranya paling minimum kita kena sebut kebaikan orang yang kita umpat tadi. Umpat ustaz ke, umpat guru kita ke. Kita mengumpat. Mengumpat guru kita, mengumpat ustaz kita. Gini. Astaghfirullah. Musri'. Kembali. Al-musri'u ila mardati. Ingat, yang kita umpat ni bukan orang yang kita kata minum arak ke, bukan orang yang pergi naik pub ke, bukan orang yang pergi berfoya-foya ke, bukan kaki perempuan ke, bukan penzina, bukan pencuri. Yang kita umpat ni orang yang ajak manusia kebaikan. Yang Nabi SAW bagi tahu apa? Al-muallimul khair yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil ma'. Orang yang mengajarkan kebaikan. Muallimul khair. Orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Siapa mereka? Guru-guru kita. Asatizah kita. Muallimul khair. Mereka ajar manusia kebaikan. Habis kelas ni, dia pun ada kelas lain pula. Mengajar orang. 24 jam, tak habis. Balik rumah, ada orang mesej, minta nasihat. Penuh kehidupan mereka, asatizah kita, guru-guru kita ni, kehidupan mereka penuh dengan kebaikan. Sampai kadang-kadang tak cukup waktu mereka. Anak-anak mereka pun tak sempat nak dilayan. Nak jawab orang tu, nak jawab orang ni, nak jawab orang tu. Mesej bukan sikit. Syubhat banyak. Muallimul khair. Ustaz-ustaz kita ni bukan kita ingat dia ceramah kemudian dia goyang kaki, balik tidur. Tak. Balik tu dia ada ustaz kita ni sampai bangun pukul 3. Tak mau cerita siapa. Sampai bangun pukul 3 nak ikut kelas online. Dia mengajak, dia nak ikut lagi kelas. Ustaz-ustaz pun kena mengaji juga. Kena tambah ilmu. Esok pagi nak mengajar lagi. Petang ada kelas lagi. Malam ada kelas. Muallimul khair. Bukan orang biasa-biasa ni, orang mengajak kebaikan. Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Apa Nabi kata? Yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Seluruh penduduk langit dan penduduk bumi beristighfar untuk orang yang mengajar kebaikan. Siapa? Guru kita. Siapa? Ustaz kita. Hatta al-hitan fil ma'. Sampai ikan-ikan di lautan pun. Al-hitan, Nabi beritahu ikan-ikan di lautan pun turut beristighfar, memohon keampunan orang yang mengajarkan kebaikan.
Tiba-tiba kita sedap mengumpat orang yang mengajak kebaikan. Kita ni tak tahu nak kata. Kita orang yang mengumpat, orang yang melakukan kebaikan, orang yang menyebarkan kebaikan, mengumpat guru-guru, mengumpat ustaz-ustaz, murid-murid lah selalunya, lebih teruk daripada ikan di lautan. Sebab ikan di lautan pun dia tolong doa ustaz. Guru kita yang mengajak. Ikan. Berapa spesies? Bilion spesies ikan. Nabi kata hitani fil ma. Cuba cari dalam National Geographic. Cuba buka sikit Discovery Channel, National Geographic. Cuba tengok ikan. Berapa banyak ikan. Cuba Google sikit. Berapa bilangan ikan. Berapa spesies ikan. Tak payah cari bilangan, spesies. Banyak lagi tak diterokai. Bayangkan Nabi bagi tahu, orang yang mengajar kebaikan ni, ikan pun tolong doa. Semua ikan. Tak kira ikan apa. Silap-silap orang yang mengumpat tadi, mengumpat orang yang buat kebaikan tadi, ikan yang dia makan tu, ikan yang dia makan kat rumah tu, yang digoreng tu, ikan tu juga doakan apa? Untuk orang yang ajak kebaikan. Untuk guru dia yang dia mengumpat tadi. Tu nak bagi tahu. Ablaghu syai'. Kita nak bagi tahu macam tu. Kita kena inabah kepada Allah sampai tahap tu. Kena fikir macam tu. Nak dapat inabah ni kena fikir macam tu. Sampai tahap macam tu. Baru kita tahu. Baru kita sedar betapa banyaknya dosa kita. Kita sedap cakap belakang. Kita sedap mengumpat. Mana cakap ni, Ana selalu dengar orang mengumpat guru dia sendiri. Mengumpat. Ustaz. Setelah kita nak buat benda tu, kita kena fikir dulu. Apa implikasi dia? Dosa. Bayangkan ikan di lautan. Tiba-tiba kita lagi teruk daripada ikan. Waktu kalau kita fikir macam tu, tak jadilah nak mengumpat. Sibukkan diri dengan apa? Berzikir. Istighfar. Lebih baik. Bahkan itu yang diperintahkan. Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah suruh kita sibukkan zikir. Sebut nama Allah. Baca Quran. Menuntut ilmu. Teruskan membaca. Terus belajar. Terus dengar kuliah. Membaca. Dah habis kuliah. Murajaah. Baca Quran, tadabbur Al-Quran, ikut kelas tadabbur. Sibukkan dengan ilmu yang bermanfaat. Masuk kelas bahasa Arab, lagi bagus. Kan belajar bahasa Arab Quran, surah Al-Fatihah, lagi baik. Sibukkan diri dengan baca Quran. Bukan kita sibuk dengan apa? Qil wa qal, gosip sana, gosip sini. Sebab apa? Selalunya itu yang berlaku. Kebanyakan penuntut ilmu hari ini, apatah lagi dengan adanya media sosial, sibuk. Media sosial bagus, tapi gunakan untuk sebarkan ilmu. Sebarkan ilmu, sebarkan manfaat. Bukannya qil wa qal. Ini kata itu, kata ini, kata itu. Orang kata. Akhir sekali disibuk dengan benda yang tak bermanfaat. Sedangkan Nabi perintahkan kita apa? Suruh doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Minta ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi minta lindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu daripada apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab itu kita kena perhatikan. Sebab itu al-musri' ila mardatihi tadi maksudnya apa? Kita apa? Segera kembali kepada keredaan Allah. Bila kita tahu mulut kita ni ringan untuk cakap kat orang, kita waktu tu kita kena hadirkan. Itu yang datang yang kedua ni, ar-raji'u ila kulli waqtin. Sentiasa kembali pada setiap waktu. Macam mana kita nak kembali setiap waktu? Kalau kita tak faham tentang khitab syarak, kita tak faham apa yang Nabi perintah, kita tak faham apa yang Allah perintah dalam Quran, macam mana kita nak kembali setiap waktu? Sebab itu orang yang alim, orang yang khasyik, orang yang munib,
Awwab, orang yang kembali kepada Allah. Ar-Raja', yang banyak kembali kepada Allah. Al-Munib, yang kita nak bincang. Al-Inabah ni, setiap waktu dia kembali kepada Allah. Dia tengok setiap benda, dia tak akan nampak benda lain, melainkan dia akan kembali kepada Allah. Macam mana cakap tadi, contoh. Orang yang mengumpat tadi, kalau dia tak tahu hadis tentang ikan yang berdoa kepada orang-orang buat kebaikan, macam mana dia nak kembali kepada Allah? Dia tak akan kembali, sebab dia jahil. Sepatutnya lepas dia, kalau dia ada ilmu tentang hadis tadi, hadis yang Nabi sebut tentang apa? Muallimul khair. Orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang menyebarkan kebaikan ni, penduduk langit dan bumi ni, bukan setakat ikan ni, penduduk langit dan bumi. Kita pun tak tahu penduduk langit ni siapa. Malaikat-malaikat Allah. Dalam Quran sebut, yang dia sentiasa berdoa dan minta ampun kepada orang beriman. Yastaghfirun lilladzina amanu. Kemudian dia doa lagi, waqihim min azabil bil jahim, atau waqihim min azabin nar. Malaikat doa untuk orang beriman, untuk orang yang ajarkan kebaikan, penduduk langit dan bumi. Sehingga ikan-ikan di lautan, kalau dia jahil, dia tak tahu, macam mana dia nak kembali kepada Allah? Itu yang jadi bila dia lepas dia mengumpat, dia makan ikan, dia tak pernah fikir. Kan? Lepas mengumpat tu dia makan ikan. Ikan tu tanda kekuasaan Allah. Kalau dia tadabbur, dia nampak ikan tu pun dia akan kembali kepada Allah. Tapi dia pasal nampak ikan ni aku nak makan je, makan. Habis. Tak ada apa. Pandangan tak ada basirah. Ini yang Quran kata buta mata hati. Dia nampak ikan. Tapi beza dengan orang alim, beza dengan orang yang takut, orang yang takutkan kepada Allah, beza dengan orang yang munib, orang yang selalu kembali kepada Allah, al-munibina ilaih. Beza dia apa? Dia bila tengok ikan tadi, dia tahu ni bukan setakat ikan, bukan masuk perut aku habis kenyang kemudian buang balik. Ikan ni makhluk Allah. Antaranya dia ingat hadis Nabi, ikan ni doa. Yang ni dah mati ikan ni mati. Nabi bagi tahu apa? Dia dah berdoa kepada orang beriman. Dia istighfar kepada ahli ilmu, kepada penuntut ilmu. Kita tergamak makan ikan tadi, tak ada rasa apa. Sebab dia jahil. Bahkan kalau ikut mafhum hadis tu, semua penduduk langit dan bumi, masuklah binatang-binatang semua. Man fis samawati wa ma fil ardh, termasuk bukit-bukit, termasuk seluruh. Macam mana dia nak kembali kalau dia tak faham? Sebab itu ar-raji'u ilaihi kulla waqt. Macam mana kita nak dapat? Kita nak bincang macam mana kita nak dapat sentiasa kembali kepada Allah setiap waktu, kulla waqt. Bukan pergi masjid saja. Bukan waktu datang majlis ilmu saja, tapi setiap waktu. Bila keluar daripada majlis ilmu pun dia kembali kepada Allah. Macam mana kita nak dapat? Caranya tidak ada lain melainkan kita kena buktikan kita, hati kita, anggota badan kita, lisan kita, mata kita, semua yang Allah Ta'ala bagi ni kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dan bukan setakat mulut saja. Dibuktikan. Macam mana kita nak dapat? Tidak ada cara lain melainkan kita mentadaburi ayat-ayat Allah. Macam mana nak tadaburi ayat-ayat Allah kalau kita tak menuntut ilmu? Kalau kita jahil tentang Quran, kita jahil tentang sunnah, kita tak tahu tentang hadis-hadis Nabi. Sebab itu ar-raji'u ilaihi kulla waqtin ni hanya orang yang ada ilmu, orang yang mencapai khasyah, orang yang selalu kembali kepada Allah akan dapat. Bukan kita nak kira nak tengok orang. Kita tengok diri kita, muhasabah diri kita. Kita tengok hari ni, tengok macam orang yang percaya dengan konspirasi tadi, dia tak nampak kembali kepada Allah. Dia tak ada tadarru'. Bahkan sombong. Takabbur. Sombong. Dia tak mau terima.
Bila kita bagi tahu tentang takdir, ingat tentang iman kepada Allah semua. Ini ustaz tak faham. Ustaz tak kaji. Dia keluar dah. Apalah, kita memang tak faham. Sebab itu kita nak ikut perintah Allah. Sebab kita memang jahil. Tak apa. Ustaz tak tahu. Nampak? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan melekehkan orang. Melekehkan orang lain. Tak tahu. Ustaz tak tahu. Dia ingat ustaz tak tahu. Ini selalu kan. Ini segelintir orang dia pandang lekeh pada ustaz. Ustaz bukan tahu apa. Aku lagi tahu. Ini orang macam ni dia memang dia awal-awal lagi dah sombong. Orang yang sombong ni Allah Taala akan halang dia daripada untuk mendapat ilmu. Budak ni. Ringuh. Aku makan garam dulu. Ustaz bukan tahu apa. Ustaz tahu baca Quran je. Ustaz tahu baca hadis je. Dia ingat ustaz-ustaz ni tak tahu. Ustaz ni lagi tahu pada dia. Dia ingat ustaz lekeh. Ustaz bahasa Inggeris pun tak ni. Dia tak tahu ada ustaz yang apa? Bukan setakat bahasa Inggeris, bahasa apa semua. Perancis ke bahasa. Dia duduk pandang lekeh. Cuma ustaz tak tunjuk lah. Dia tak tahu. Dia tak tahu ustaz tu lagi banyak maklumat daripada dia. Dia kata, ustaz tak tahu. Padahal maklumat dia internet tu juga. Ni mana lekeh. Dia mana lekeh. Ulama Saudi tu bukan tahu apa pun. Ulama kibar ke apa, tak tahu. Dia tahu macam tu je. Dia tahu. Dia bagi tahu. Last sekali dia bawa melekehkan orang lain. Ini adalah sikap kita kata yang menyebabkan pelakunya takkan dimasukkan ke dalam syurga. Kalau kita ada sebesar zarah sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah perasaan sombong. Sebab kita tak tahulah, kita kata kita serah kepada waliul am tu. Takkanlah habis semua orang tak tahu. Waliul am pun tak tahu. Ulama tak tahu, umara pun tak tahu, pemerintah semua tak tahu. Kita je tahu. Itu sombong tu. Dia seorang je buat research. Orang lain tak buat research. Orang lain lagi research berlambat-lambat. Kan? Dia ingat dia seorang. Itu bahaya. Dia sombong. Sebab itu kita, bila kita kata taat kepada pemerintah, sebab kita tahu kita punya batas. Kita tahu. Ya, kita pun tak tahu semua. Sebab itu kita berhenti. Kalau kita tahu semua, tak payah mengaji. Tak payah menuntut ilmu. Tak payah mengajar. Semua dah tahu. Tak payah datang kelas. Sebab kita tak tahu. Dan kita semua jahil. Sebab tu Allah sifatkan tabiat manusia ni. Kana jahulan zaluma. Jahul, zalum. Manusia ni dia jahul. Bukan jahil lah, jahul. Dia bodoh tu bodoh sangat. Kita semua. Kalau bukan kerana rahmat Allah, kalau bukan kerana Al-Quran, kalau bukan kerana kalamullah, kalau bukan kerana petunjuk daripada Nabi SAW, kita semua akan terus jahil. Jahul. Dahlah jahul, kemudian zaluma, zalim. Menzalimi orang lain. Zalim, tuduh orang pengikut Dajjal. Zalim, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Zalim. Tuduh ulama-ulama ni semua makan gaji buta. Zalim. Tuduh ustaz-ustaz ni semua dah terpedaya dengan konspirasi. Zalim. Zaluma, banyak buat zalim. Kan? Sebab itu dia tak ada tu. Dia tak, macam mana dia nak kembali kepada Allah kalau macam tu perangai? Sombong. Awal-awal dah sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nabi kata menolak kebenaran dan mempelekehkan manusia. Dan kita tahu, kita bila kita cakap benda yang kita tak tahu, kita kata wallahu a'lam. Aku tak tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. La adri nisful ilm, kata ulama salaf. Kita kata la adri, aku tak tahu. Wallahu a'lam. La adri itu separuh daripada ilmu. Kemudian kita nak cakap tentang agama Allah, nak cakap tentang syariat, nak cakap tentang akidah, nak cakap tentang akhir fitnah, akhir zaman, tapi tak ada ilmu.
Jadi antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dia cakap apa yang tentang agama Allah ni, apa yang dia tak tahu. Ini termasuk dalam jejak langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berkata tentang Allah apa yang kita tak tahu. Sebab itu orang yang sombong tadi dia tak akan kembali. Yalah, kita tegur macam mana sekali hang tak tahu, hang tak tahu. Dia dah tak dia tu. Dia macam Firaun lah, Firaun. Firaun bila dia tengok Nabi Musa AS ni daripada Bani Israel dan pula anak angkat dia yang dia bela. Sebab tu dia sombong. Alah, Musa ni aku yang bela dia dulu. Daripada kecil aku bela dia. Apa aku nak kena ikut dia? Nampak? Sombong. Sama juga orang yang ada harta. Alah, ustaz, saya yang fund ustaz. Saya yang bagi duit kat ustaz. Saya yang bagi gaji kat ustaz. Kenapa saya kena ikut ustaz? Awak disombong. Jangan ada sombong macam tu. Terima kebenaran daripada siapa saja. Dia selalu jadi macam tu tau. Dia selalu orang-orang yang macam dia ada, dia ingat macam apa yang Allah Ta'ala bagi tu daripada peluh dia semata-mata. Dia tak nampak Allah yang bagi dia rezeki. Dia tak bersyukur. Jadi kita alah, saya yang bagi, saya yang. Jadi dia ada sombong. Tak payah dengar. Ini yang ada pada Firaun. Aba wastakbara. Ada pada iblis. Inna Fir'aun ala fil ardi istakbara wa tajabbara. Sombong, meninggi diri. Bila dia dah sombong tadi, orang mana datang bagi kebenaran pun dia tak akan terima. So itu penting ni. Jadi kalau ada sombong ni susah nak kembali. Tapi kalau orang yang dia tunduk dan patuh, tawaduk, merendah diri kepada Allah, dia akan kembali kepada Allah. Dia akan mudah. Allah akan gerakkan hati dia untuk kembali kepada Allah. Tak kiralah siapa yang sampaikan, walaupun orang tu muda daripada aku ke, orang tu aku tolong dia ke apa ke, bukan kira macam tu, kira kebenaran. Kira kebenaran. Kalau kita kira kita senior, kita lebih tua, kononnya kita makan garam dulu apa semua, aku dah kaji dah hampa tak tahu. Ni penyakit sebagai orang. Dia anggap di senior, oh aku dah tua, aku lagi tahu, aku tua, aku lagi tahu. Firaun, dia tolak Nabi Musa pasal itulah. Pasal dia anggap dia tua. Dia bela Nabi Musa. Sebab tu dia ungkit. Nabi Musa AS tetap sampaikan kebenaran. Kerana kebenaran itu bukan ditentukan dengan usia. Sebab itu tembok kesombongan ni ada. Susah. Tembok kesombongan ni susah kita nak pecahkan. Dan macam mana kalau kita bincang tentang inabah, nak kembali kepada Allah, kalau tembok ini tak musnah? Macam mana cara kita nak merendahkan diri kita? Ya, kadang-kadang orang yang ada ilmu pun dia ada kesombongan juga. Tapi kita kena tengoklah. Adakah apa yang disampaikan itu betul-betul dibina di atas kebenaran ataupun zon semata-mata? Kalau zon, kita tak katalah orang tu tak terima, kita tak boleh kata dia sombong. Pasal dia zon. Kebenaran jelas. Kebenaran al-yaqin, keyakinan. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud, ta'allamul yaqin, belajar benda yang yakin. Benda yang yakin apa? Quran dengan sunnah. Supaya hati kita penuh dengan al-haq, penuh dengan kebenaran. Bila penuh dengan kebenaran, maka kesombongan takkan melekat. Kalau ada kesombongan, dia akan hilangkan. Kerana kebenaran itu lebih kuat. Dia nak sombong pun akhir sekali dia tahu kebenaran tu, kebenaran yang mengarahkan dia supaya sentiasa tunduk kepada Allah. Kerana kita makhluk Allah yang lemah. Kita tak kira kita ni ada pangkat ke, jawatan apa ke, kaya ke, miskin ke, apa ke, kita semua di sisi Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak harta benda. Bukan yang paling banyak anak.
bukan yang paling petah berkata-kata, bukan yang paling cantik ke pakai handsome tak, tapi paling bertakwa. Atqakum. Ha? Baik. Jadi kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, al-inabah fil lugha ar-ruju' wa hiya hahuna ar-ruju' ila al-haq. Kalau dari sudut takrif yang lebih umum, al-inabah ini adalah kembali kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran. Yang ni yang kita kata, yang kita nak fokus. Kembali kepada kebenaran. Al-haq, iaitulah apa? Kebenaran datang daripada Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Fala takun minal mumtarin. Ay fala takun minasy syakin wa minal muribin. Kebenaran yang datang daripada Tuhan kamu, jangan kamu ragu-ragu sikit pun. Sikit pun tak boleh ragu-ragu. Quran datang, hadis datang, tak boleh ragu-ragu. Yang jadi masalahnya bila dia kata, kami pegang Quran juga. Yang teori konspirasi, dia kata dia pegang teori konspirasi ke apa, dia kata dia pegang Quran juga. Tapi adakah dia pegang Quran macam mana sahabat faham? Jawapannya tidak. Di kebenaran ini adalah apa? Adalah apa yang dipegang oleh Al-Quran, apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi. Itu Quran dengan sunnah yang difahami oleh sahabat. Sebab itu nak jadi salafi, nak jadi sunnah, kena jadi sunnah seluruh. Jangan ambil part ni, part ibadat saja. Part fitnah akhir zaman dia tak mau ambil sunnah. Oh tak apa, yang ni kita ijtihad. Siapa engkau nak ijtihad? Sedar diri sikit. Ini masalah orang kita ni, orang sunnah, orang yang mengaji sunnah. Dia ada part-part. Dia perangai macam perangai Yahudi juga. Dia ada perangai Yahudi. Anda cakap maaf. Sebab dia suka apa? Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Dia beriman dengan sebahagian, dikufur dengan sebahagian. Nampak? Kefahaman salah tu dia tak mau ambil. Nampak? Di part-part. Allah suruh kita masuk Islam seluruh. Udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam ni ambil semua. Termasuklah membahaskan tentang akhir zaman, akidah, manhaj, ibadat kita. Kembali kepada kebenaran yang hakiki. Bukan separuh-separuh. Kalau nak ikut manhaj salah, ikut manhaj keseluruhan. Ahli sunnah keseluruhan. Bukan ambil part. Oh tak apa, saya part asma wa sifat saja saya ambil salaf. Tapi part teori konspirasi ni saya tak boleh, saya kena terima. Itu tak boleh. Tak boleh, dia kena ambil semua. Manhaj. Manhaj, cara istidlal, dalil, cara istidlal. Kena betul, kena ikut. Wallahul musta'an. Baik, wa alaihi at-tuklan. Baik, ana rasa ada berapa minit lagi? Ana rasa dah habis waktu. Kalau ada soalan, mari kita buka soalan. Baik, jadi kesimpulannya di sini, al-inabah yang nak dimaksudkan oleh para ulama bila membahaskan tentang inabah ialah kembali kepada kebenaran. Sentiasa kembali kepada kebenaran. Dan kita dah sebut tentang rukun dia, 4 rukun. Kemudian maksudnya yang 3. Maksudnya itulah yang kita kena cuba untuk praktikkan. Secara umumnya itulah yang kita kena, hari-hari kita kena buat. Kerana itu kita hari-hari kena inabah kepada Allah. Hari-hari. Even kita dalam majlis ilmu pun still kita kena kembali kepada Allah. Kan? Hatta even kita buat ketaatan pun, kita solat dah pun, lepas pada solat kita still kena istighfar. Kita muhasabah. So Nabi tunjuk jangan kita terpedaya dengan amalan solat kita. Lepas habis kita bersembang, kita menuntut ilmu, dalam majlis pun ada kafaratul majlis. Kita kena istighfar juga. Itu hikmah dia kenapa. Sebab itu menunjukkan itulah praktikalnya macam mana kita nak selalu kembali kepada Allah. Amalkan sunnah Nabi. Amalkan sunnah Nabi. Bukannya kita ikut benda-benda yang pelik-pelik. Nak kembali kepada Allah ni cari hutan, masuk hutan, berkampung dekat dalam hutan, masuk dalam gua. Apa beza kita dengan orang sufi kalau nak yang buat macam tu? Kan, apa beza dia? Orang sufi yang sesat tu, batiniyah dan sebagainya, dia orang pun nak lari masuk dalam gua, nak apa dia, ataupun bertapa ke apa benda ke, masuk gali kubur, tinggal anak bini. Ada yang sebahagian tu kan, maksudnya dia nak berzikir tu dia kena gali kubur dulu, dia kena gali lubang, dia kena meratip dalam suluk, dia panggil suluk, dia kena meratip dalam lubang tu
supaya dapat zuq, dia kata, supaya dapat lagi dekatkan diri kepada Allah. Apa beza dengan orang yang faham teori konspirasi ni, lalu menyebabkan dia masuk dalam hutan, dia tinggalkan tanggungjawab dia, tinggal anak bini dia, tinggalkan masyarakat, tak berdakwah, biarkan dia orang iktikad pula semua orang jadi dah jadi pengikut Dajjal, dia seorang-seorang masuk dalam hutan, sama, sesat. Kan? Wal'iyadu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita berhenti setakat ini. Cukuplah setakat ini insya-Allah. Semoga Allah SWT memberikan kita petunjuk dan hidayahnya untuk kita sentiasa kembali kepada Allah. Sentiasa menjadi orang yang Allah Ta'ala sebut munibina ilaih. Itulah kembali kepada kebenaran. Bila kita cakap ni, bila kita sebut tentang, mungkinlah ada orang yang ada sahabat kita yang terasa apa, percayalah, kita sampaikan bukanlah kita nak mengguriskan hati siapa-siapa, tapi kita sayang sahabat kita sayang kawan-kawan kita sayang orang-orang yang kita selalu ajak, kita selalu sampaikan kebenaran, kita sayang. Kita tak mau semua orang ni jadi apa, jadi menyeleweng dan sesat. Dahlah kesesatan dah banyak. Sebab itu ustaz-ustaz kita terpaksa cakap benda ni sebab dia orang sayang. Ahli sunnah dah lah sikit, kemudian kita pakat-pakat nak jadi bid'ah juga. Ya, betul. Kita sekarang ni ahli sunnah sikit, yang banyaknya ahli bid'ah. Tiba-tiba kita bergaduh sesama kita. Kita dah tak nampak musuh yang utama. Sebenarnya kita yang dijadikan konspirasi. Akhir sekali kita sesama kita bergaduh isu yang tak pasti. Dahlah kita sikit. Ahli bid'ah ramai. Kufar, musyrikin, buat kerja hari-hari. Kita bergaduh sesama kita, benda yang tak pasti. Buat apa? Kenapa kita tak bantah tentang teori-teori yang jelas sesat, yang diorang sekarang hidupkan balik? Darwinism, evolusi, multi-universe, Big Bang, apa benda lagi macam-macam. Ism, liberalism, pluralism disebarkan dalam masyarakat. Atheism, kemudian yang bid'ah lagi. Semua tu bid'ah lah. Bid'ah akidah, bid'ah pemikiran. Baik, ada soalan? Harap soalan yang anda boleh jawab lah. Kalau tak, anda. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Apa beza taubat dengan inabah? Assalamualaikum Ustaz. Apa ubat sombong bila sudah ada ilmu? Baik, ubat bila ilmu pun dia akan menyebabkan kita sombong. Ubatnya adalah apa? Kita kena tahu bahawasanya wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang ada ilmu, di atasnya ada ilmu. Ada orang yang lebih berilmu. So kita kena faham, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui segala sesuatu. So kita tahu. Sebab itulah kenapa orang yang berilmu, bila sampai orang yang berilmu agama, ustaz-ustaz, ulama dan sebagainya, bila sampai bidang yang bukan bidang dia orang senyap. Faham tak? Bidang yang bukan bidang dia orang tanya pada fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Quran ajar kita supaya meraihkan kepakaran orang lain. Jangan kita rasa kita je pakar. Itu cara dia. Bila kita rasa kita semua tahu, itu masalah. Yang ni yang kalau perasan, geng-geng teori konspirasi ni dia macam itulah. Dia rasa semua dia tahu. Padahal dia pun tak tahu mengaji tahap mana. Artikel yang dia keluarkan tu pun artikel yang siapa akui kita pun tak tahu. Bercanggah. Sombong. Padahal dia tak ada ilmu pun. Jahil. Ulama-ulama, tengok ulama. Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Abbad. Tengok ulama kibar, ulama. Makin mereka ada ilmu, makin mereka tahu. Bukan semua benda mereka tahu. Tengok, bila sampai isu COVID-19 ni pun serah pada pakar. Serah. Sebab dia tahu kedudukan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Serah. Kita tahu kedudukan kita. Kan? Sombong bila dah ada ilmu ni, kita tahu kita tak meliputi seluruh ilmu pun. Nampak? Satu anda cakap, orang yang timbulkan persoalan apa? Teori konspirasi ni. Dia orang pun tak boleh buktikan benda tu pasti. Macam mana dia orang nak kata dia orang ada ilmu?
Dia orang hakikatnya sombong di atas kejahilan. Dia bukan sombong atas ilmu. Tak ada ilmu pun. Tetapi tengok orang yang mengaji agama yang betul. Dia orang tahu batas. Bila berlaku COVID-19, dia tahu. Al-Quran suruh, dalam surah An-Nisa, suruh kita serahkan urusan berkenaan dengan keamanan, ketakutan, pertumpahan darah. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum wa ulil amri minhum. Allah perintahkan kita kembalikan kepada ulil amri. Itu dalam surah An-Nisa. Bukan kita nak komen semua. Masalah kita jenis nak komen semua. Semua kita tahu. Oh, na'udzubillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa beza taubat dengan inabah? Jazakallahu khairan. Baik. Taubat maksudnya meninggalkan dosa, menyesal dengan apa yang dosa yang telah lakukan, berazam untuk apa? Untuk tidak mengulangi. Apa kita kata apa? Dosa tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kata berazam untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Taubat ni lebih umum. Lebih umum. Adapun inabah dia lebih khusus. Maksud inabah ni dia taubat yang lebih. Taubat ni bila kita buat dosa saja. Betul tak? Taubat ni istilah untuk bila kita terjebak dalam dosa, kita nak kembali kepada Allah, maksudnya kita meninggalkan dosa kita tu. Contohnya macam tadi, orang tu mencuri. Dia nak bertaubat, dia tinggalkan mencuri. Kemudian dia berazam untuk tidak mencuri lagi. Kemudian kalau ada hak manusia, maka dia akan serahkan balik barang yang dicuri. So taubat. Inabah, dia bukan takat tinggalkan curi tadi. Dia sentiasa takut kepada Allah bila ada, contoh macam ada orang yang jenis dia tabiat dia mencuri. Kan? Taubat tak jadi, dia kena inabah. Sebab dia ada perangai orang ni, dia memang di tangan dia memang ada satu penyakit tu, bukan penyakit lah sebenarnya, daripada hawa nafsu juga yang tak dikontrol. Maksudnya dia akan mencuri. Dia tabiat dia mencuri. Memang ada kes. Macam orang membunuh, dia tabiat dia membunuh. Dia dahagakan darah. Dia kalau tak bunuh tu dia tak ni. Orang macam ni sebab apa? Dia bukan tak ada taubat tau. Sebab dia tak inabah. So inabah ni dia makna yang lebih. Inabah ni dia berulang. Maksudnya taubat tadi yang kita kata sentiasa dia bertaubat. Maksudnya bukan setakat dia tinggalkan dosa tadi. Apa sahaja perasaan yang nak mengarahkan kepada dosa tadi pun dia cepat-cepat dia putuskan dan dia kembali kepada Allah. Itu makna inabah. Contohnya nak bagi contoh orang yang LGBT contohnya, ataupun orang yang gay, homoseks. Dia suka kepada sesama sejenis. Kan? Baik, dia dah tinggalkan. Dia taubat. Tapi macam mana dia nak halang untuk diri dia kembali kepada tabiat dia yang buruk yang dia lakukan sebelum itu adalah dengan inabah. So, dia sentiasa jaga. Dia sentiasa inabah. Mesti kena ada 4 tadi. Dia mesti apa? Sentiasa cintakan perintah Allah. Sama juga contoh macam orang yang buka aurat. Orang yang dulu dia tak pakai hijab. Kemudian dia pakai hijab. Kenapa kita tengok ramai orang bila dia start pakai hijab, ada orang setengah tu dia tak istiqamah. 2 bulan, 3 bulan dia buka balik. Sebab apa? Sebab dia tak ada inabah. Dia tak kembali. Dia tak sentiasa kembali kepada Allah. Sebab dia tak ada rukun 4 tadi. Dia tak ada mahabbah. Dia pakai tu semata-mata, dia pakai ni hijab tu semata-mata orang kata. Sebab orang kata cantik apa semua dia pakai. Dia tak ada rasa cinta kan kepada syariat hijab tu. Tu punca dia. Balik pada 4 perkara tadi. Kemudian dia tak rujuk kepada Allah, kan? Kemudian dia tak ada khuduk, dia tak ada kepatuhan, dia tak ada ketundukan, dia tak ada apa kita kata apa? Al-iqbal alaihi, dia duduk sibuk dengan, dia masih lagi duduk dengan kawan-kawan dia yang rosak tadi, dia tak berpaling terus. Itu punca dia. Kan ada yang kes buka pakai tudung, dibuka balik. Tutup aurat lah, dibuka balik. Apa punca dia? Bukan dia tak taubat, dia taubat, tapi dia tak ada inabah, dia tak ada inabah. Sebab itu inabah ni kena sentiasa ada. Sama juga orang yang dia daripada transgender, dia nak bertaubat balik jadi lelaki. Kan ada kes kan? Lepas tu dia jadi pondan balik.
Sebab apa? Sebab dia bukan tak taubat. Dia taubat. Tapi dia tak ada inabah. So inabah ni adalah perkara yang penting yang kita dah sebutkan sebelum ni. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, memberkati kita, kita semua, dan memberikan kita rasa inabah, sentiasa kembali kepada Allah, segera dan sentiasa kembali, berterusan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap saat, setiap waktu. Dalam nafas kita dan hidup kita. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.